Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي يسر ولا تعسر فإن التيسر عليك يسر ربي تمم بالخير. نويت اعتكاف في هذا مسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi kita tuan-tuan. Semalam jumpa lagi, hari ni jumpa lagi dah. Jangan bosan tuan-tuan. Si muka dia ni dia kan. Pagi tadi tuan-tuan kat tempat kerja, saya naik tingkat 9 nak jumpa pesakit. Kemudian masuk dalam lift. Masuk dalam lift. Saya dah tekan dah tingkat 4, office tingkat 4. Saya tekan dah tingkat 4, tutup. Kemudian bila dah tutup tu, dia lama tutup kan, tak bergerak. Saya pun tekan loceng pun tak berbunyi kan. Saya ingat saya terperangkap ni. Lepas tu dia bergegar. Daripada 9 tu, lepas dia dung macam tu, saya cakap, dah sampai ke masanya kan? Takkan teraji sangat pula kan. Kemudian daripada 8 tu dia terus turun 1. Dia turun 8, 7, 6. Dia tak turun berhenti kejap, tak ada lah. Dia turun sup macam tu. Saya kata berpeluh ni tangan macam ni lah. Duduk kat tepi dinding lift tu macam ni lah. Sampai ujung pun, lepas tu dia terbuka sendiri. Buka adalah maintenance. Dia kata ada orang. Cakap tuan lah salah, tak letak pun apa ni, dilarang masuk ke, under maintenance ke. Rupanya dia testing lift tu. Dia cuba testing lift tu. Dia kata ada orang. Basah tangan tuan-tuan. Macam manalah perasaan orang yang kapal terbang terhempas tuan-tuan, yang dah tak boleh nak lari ke mana. Saya cakap dah sampai ke kan. Tapi Allah masih panjangkan lagi nyawa kita, insyaAllah. Okey tuan-tuan, semalam kita cerita berkaitan dengan tanda-tanda awal kiamat yang paling terakhir, dan kita sudah masuk juga dalam kisah Dajjal. Tapi ceritanya Dajjal tak mati lagi. Jadi bila Dajjal tak mati lagi, kena sambung lah tuan-tuan kan. Kena sambung. Saya akan cerita balik bukan daripada awal lah. Kita akan tengok daripada hadis Nabi SAW. Sumber cerita yang saya ambil ini, rujukan dia daripada karangan Imam Qurtubi, Rahsia Kematian dan Hari Akhirat. Pokok tuan tanyalah cerita dia ni pelik sangat lah malam ni kan. Dia kena terpanggil Jabatan Agama Islam ke, tangkap ke kan. Jadi saya bagi tahu siap-siap sumber dia daripada kitab Imam Qurtubi, Rahsia Kematian dan Hari Akhirat. Saya tak bawa lah tuan-tuan, tebal lah tuan-tuan. Walaupun dia cetakan Al-Hidayah bahasa Melayu, tapi tebal lah tuan-tuan. Tebal. Jadi saya ringkaskan saja, kita ambil poin-poin yang penting, kita cuba huraikan pada hari ini. Dan ianya bersumberkan daripada hadis riwayat Sahih Muslim ataupun Bukhari tuan-tuan, insya-Allah. Waktu Nabi SAW, tuan-tuan, yang pertama sekali yang kita kena tahu, Dajjal ini adalah manusia. Dia manusia. Dia bukannya raksasa macam saya kata semalam. Dia bukannya manusia berkepak ke kan, berkaki 4 ke, tidak. Dia manusia. Dia manusia dan dia lelaki. Ada tangan, ada kaki, dan dia makan dan minum macam kita. Itu yang pertama, Dajjal. Dia adalah manusia dan dia adalah lelaki. Kalau semalam pun saya beritahu, kalau orang kata bayi Dajjal tapi tengok jantinanya perempuan, itu tak benar lah tuan-tuan. Dia Dajjal ni, dia mestilah lelaki. Dan di zaman Rasulullah SAW, dia sudah pun dilahirkan.
dan Dajjal ini antara golongan ataupun makhluk Allah minal mundharin, orang yang panjang umurnya, makhluk yang dipanjangkan umurnya. Saya dah bagi tahu dah, makhluk yang dipanjangkan umur ni antaranya iblis, kemudian siapa tuan-tuan? Nabi Isa yang masih pada hari ini belum lagi wafat. Kalau kita tanya mana kubur Nabi Isa, tak ada tuan-tuan, belum wafat lagi. Dia diangkat naik ke langit pada usia dia 33 tahun dan dia masih lagi belum mati. Maksudnya dia belum merasakan kesakitan sakaratul maut. Nanti dia akan turun. Nanti saya akan bawa tuan-tuan jumpa Nabi Isa dekat lagi. Kemudian tuan-tuan, Dajjal ini pernah dijumpa oleh umat Nabi SAW di zaman Nabi. Siapa dia? Dia adalah Tamim ibni Aus ad-Dari. Dia ni siapa? Dia ni penduduk Mekah. Nabi dah berhijrah, duduk di Madinah. Peristiwa ini dia yang alami. Dia beragama Kristian Nasrani pada ketika itu, bersama dengan 30 orang belayar. Tak diceritakan belayar pergi ke mana, tapi belayar di tengah-tengah laut, kemudian ribut dan hilang arah dan terkapai-kapailah dekat tengah-tengah laut tu, tak tahu punca nak pergi mana selama 30 hari. Dan apabila sampai hari yang ke-30, dia melihat ada satu pulau. Bila nampak pulau tuan-tuan, Tamim Ad-Dari ini bersama dengan 30 orang yang berada di dalam kapal tersebut naik bot kecil menuju ke pulau tersebut. Menuju ke pulau tersebut untuk apa tuan-tuan? Cari sumber makanan, bekalan air bersih, berehat di situ, kalau ada bantuan nak minta bantuan di situ. Maka bila sampai Tamim Ad-Dari ini di pulau tersebut tuan-tuan, apa yang berlaku? Tiba-tiba Tamim Ad-Dari ini bersama dengan 30 orang tadi didatangi oleh seekor, ataupun kita kata makhluk, seorang makhluk ke seekor makhluk binatang yang pelik. Bulunya lebat tuan-tuan. Kalaulah ketika itu yang datang itu singa, maka Tamim Ad-Dari dalam hadis ni dia akan sebut singa. Kalau yang itu adalah orang hutan, maka dia akan tulis orang hutan. Cuma ditulis di sini seekor binatang yang pelik berbulu lebat datang kepada kami. Tuan-tuan tengah duduk dekat pulau, tiba-tiba ada binatang pelik datang, tanya, "Man antum, siapa kamu?" Kan? Siapa kamu? Maka Tamim Ad-Dari ini cerita kepada dia, "Kami daripada semenanjung tanah Arab, keluar belayar, duduk dekat tengah-tengah laut, ada ribut, dan kami sekarang ni terdampar dekat pulau di sini, nak ambil sumber dan sebagainya lah, nak makan dan sebagainya." Maka Tamim Ad-Dari tanya pula, "Kamu ni siapa? Kamu ni apa? Kan? Kamu ni siapa?" Maka binatang tersebut kata, "Aku adalah jasasah." Aku adalah jasasah. Kemudian bila dia sudah mengaku diri dia jasasah, Tamim Ad-Dari ni kata, "Jasasah ni apa dia?" Dia berbual pula tuan-tuan, jasasah ni. Kemudian jasasah ni bagi tahu, "Wahai pemuda, di dalam pulau, di tengah pulau ini ada seorang yang ingin sangat berjumpa dengan kamu untuk mendapatkan khabar luar." Maka Tamim Ad-Dari dan 30 orang ni ikut sampailah ke tengah pulau tersebut, berjumpa dengan orang. Ni nak cerita ni, nak berjumpa dengan orang, dan orang itu dalam keadaan dia dibelenggu. Dalam hadis Nabi SAW, kakinya, maksudnya lututnya diletakkan rapat ke dadanya, dibelenggu tuan-tuan, dibelenggu dan dengan rantai besi. Maka yang dibelenggu itu bertanya kepada Tamim Ad-Dari ni, "Kamu siapa, dari mana?" Dia pun cerita macam mana dia cerita dengan jasasah tadi. Dan sampailah dia tanya, "Aku ingin bertanyakan kepada kamu tentang 4 soalan." 4 soalan tuan-tuan. Saya cerita sebab apa? Semalam ada orang yang tak hadir. Okey, 4 soalan tuan-tuan. Yang pertama, dia bertanya tentang keadaan Tasik Tabariyah. Bagaimana keadaan Tasik Tabariyah?
maka Tamim Ad-Dari ni kata tasik itu masih banyak dan manusia ramai yang mengambil manfaat daripada tasik tersebut. Ambil sumber air, buat makanan dan sebagainya, gunakan air itu untuk membasuh. Maka kata pemuda tadi tu, lelaki tadi yang dibelenggu, dia kata akan sampai satu masa tasik itu akan kering, dan sampailah masanya nanti aku akan keluar. Dan bagaimana keadaan ladang baisan? Bagaimana keadaan ladang baisan? Ladang baisan itu masih lagi berbuah, dan satu hari ladang tersebut tidak akan mengeluarkan lagi hasil tanamannya, dan ketika itu sudah hampir waktu aku untuk keluar. Kemudian ditanya lagi soalan, bagaimana dengan mata air zurar? Apakah ianya masih digunakan dan dimanfaatkan? Dan kata Tamim Ad-Dari, air mata zurar itu masih lagi banyak dan ianya seperti tasik. Kemudian lelaki tadi tanya lagi soalan yang terakhir, adakah seorang nabi yang buta huruf dan tidak pandai membaca telah pun diutuskan? Maka Tamim Ad-Dari kata, ya benar, nabi tersebut sudah pun diutuskan. Dan adakah dia berperang dengan orang Arab? Ya, nabi itu berperang. Adakah dia menang dalam setiap peperangan dia? Ya, lelaki itu menang. Maka lelaki yang dibelenggu tadi sebut, dia kata beruntunglah siapa-siapa yang ikut lelaki tadi. Lelaki tadi siapa tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai, maka Tamim Ad-Dari ni pun naik kapal dia semua, kemudian sampai di Mekah. Lalu dia ceritakan perihal ini tuan-tuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kata yang kamu bercakap itu, dia itu adalah Al-Masihud Dajjal. Dialah Dajjal. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Dajjal ini ada di atas muka bumi Allah, cuma kita tak tahu keberadaan dia. Mungkin Allah gaibkan dia, tapi dia ada di atas muka bumi Allah ini. Siapa dia? Dajjal tersebut. Kemudian apabila Tamim Ad-Dari ni tahu, keseluruhannya termasuklah 30 orang tadi masuk Islam serta merta tuan-tuan, apabila mendengarkan kisah tersebut dan penerangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya terangkan balik tadi, Tasik Tabariyah tadi tu dekat mana tuan-tuan? Dia adalah Sea of Galilee di Israel. Sampai sekarang dia ada nama dia Sea of Galilee di Israel. Dan tasik itu 17 tahun 2017 sudah pun surut. Sudah mencatatkan penurunan dia punya kedalaman dia. Maksudnya menteri Israel apakah dia letaklah penanda aras untuk ukur tasik tersebut, dan ianya semakin surut setiap tahun. Bagaimana dengan keadaan ladang baisan? Tuan-tuan, ladang baisan itu di Palestin, semalam saya dah cerita dah, macam mana dia tumbuh tak lagi, ada tak keluar hasilnya lagi tuan-tuan. Tuan-tuan, ladang baisan itu pun dah tak ada. Bukan dah tak tumbuh, dah tak ada langsung. Sekarang kawasan tersebut adalah tanah lapang. Di mana? Di Palestin. Kemudian bagaimana dengan keadaan mata air zurar? Tuan-tuan, mata air zurar ini saya dah bagi tahu dah semalam. Mufti Mesir Dr. Ali Jumaah, dia rujuk berkaitan dengan hadis ini, mencari di mana air mata zurar, dan dia mendapati air mata zurar itu adalah laut mati. Laut mati yang pada hari ini tuan-tuan, semakin mana semakin menyusutlah air dia. Selesai. Kemudian tuan-tuan, itu hadis berkaitan dengan keberadaan Dajjal. Maksudnya Dajjal ini manusia. Dia manusia, dia lelaki, telah pun dilahirkan. Jangan tanyalah siapa mak ayah dia. Kan ada orang tanya pula siapa mak ayah dia, tak didik betul-betul ke? Jangan tanyalah tuan-tuan. Itu semua pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti Dajjal ini telah pun dilahirkan dan dia sudah pun hidup, dan dia adalah lelaki. Nanti tuan-tuan, saya dah cerita dah semalam pasal nak dekat tanda-tanda akhir, tanda-tanda kiamat yang besar. Yang pertama adalah dengan kedatangan Dajjal. Dajjal dia akan turun tuan-tuan, mengisytiharkan diri dia sebagai Tuhan apabila dimuncul di satu tempat, nama dia Khurasan ataupun Asfahan. Satu tempat yang mana hari ini tempat itu adalah Iran.
Iran, dan akan ikut bersama dia lebih kurang 70,000 pengikut dia di kalangan orang-orang Yahudi. Dajjal tuan-tuan. Dan bila hari pertama dia keluar, tuan-tuan, cuaca berubah. Ini macam makin berapu lagi ni kan. Cuaca berubah. Dia akan turun dan umur dia sampai 40 hari saja. 40 hari saja. Kita pun lega. Tuan-tuan dengar dulu. Hari pertama dia datang, satu hari itu bersamaan dengan setahun lamanya. Kita sehari 24 jam tuan-tuan. Pada hari pertama Dajjal datang, masa dia nak sampai habis satu hari 8,760 jam. Bukti dia apa tuan-tuan? Buktinya Nabi SAW bila cerita hari pertama itu seperti setahun, sahabat Nabi SAW tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, cukup ke solat kita 5 waktu sehari?" Cukup ke? Nabi SAW kata kepada sahabat tersebut, "Uqduru lahu qadrah." Kamu kena sukat. Kamu kena buat kiraan. Contoh, semayang subuh 6.30, semayang zuhur 1.30, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 jam. Maksudnya dalam 7 jam itu tuan-tuan kena semayang zuhur. Tak kira lah waktunya itu, ketika itu masih terang ke ataupun gelap ke, kamu kena sukat. Kamu kena kira tuan-tuan. Itulah fiqh pada zaman tersebut. Kamu kena kira, anggarkan kerana tidak cukup. Kerana tidak cukup. Bayangkan tuan-tuan, kita 5 waktu sehari pun orang tinggalkan. Kalaulah dalam keadaan zaman Dajjal datang, satu hari dalam keadaan setahun lama dia tuan-tuan, saya rasa memang dah tak ada dah orang. Dalam keadaan makanan dan minuman pun tak ada. Kita tengok lagi tuan-tuan. Kemudian habis tempoh setahun tersebut, hari kedua ianya seperti sebulan lama dia. Berubah sebulan. Dan pada hari ketiga seperti seminggu lamanya, dan pada hari keempat dan hari-hari yang seterusnya mengambil masa seperti hari-hari yang biasa. Tuan-tuan, maksudnya Dajjal akan turun dalam tempoh lebih kurang 429 hari. Dalam keadaan tak ada satu titis air dan makanan pun yang ada di atas muka bumi Allah, Dajjal turun. Satu saja tugasan Dajjal ini, dan itulah tugasan KPI dia yang terakhir, iaitu mensyirikkan umat Nabi SAW. Dia tak ada suruh buat dosa tuan-tuan. Saya dah bagi tahu dah, dia tak suruh buat dosa. Dia nak rampas iman kita, di mana iman inilah yang menentukan sama ada kita kekal selama-lama di neraka Allah, ataupun kita akan dibersihkan di dalam neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Sebab tu kalau orang yang berbuat dosa tuan-tuan, berbaki iman dia sebesar biji zarah sekalipun, dia akan dimasukkan juga oleh Allah ke dalam syurga Allah. Dia akan ambil perkara yang paling berharga di dalam kehidupan kita, iaitu iman kita. Apa dia buat tuan-tuan? Dajjal ini datang dalam keadaan dia akan tawarkan kita kemewahan, makanan dan minuman. Tuan-tuan, saya dah cerita juga semalam. Dia kena rewind juga sebab nak kena bagi tahu kepada yang tak tahu. Kalaulah tuan-tuan, air, saya dah sebut dah semalam sebagai contoh, air tuan-tuan, kan air tak ada. Kampung Jijan, saya cakap dalam WhatsApp group, air tak ada tuan-tuan, marah tuan-tuan. Air tak ada. Mana ni pasukan, mana ni, takkanlah tak ada bagi notis, ni air tak ada, ni macam mana ni. Tuan-tuan, air tak ada. Tuan-tuan, 3 bulan tak ada air, catu air. 6 bulan tak ada air. Malaysia ni tuan-tuan kering. Semua air tadahan tak ada. Orang boleh berbunuh tak tuan-tuan? Boleh berbunuh. Sebab apa? Sebab tak ada air. Kemudian tuan-tuan, Dajjal ini, bila tak ada air, dia akan tawarkan apa kehendak manusia pada ketika itu dengan syarat mengaku dia sebagai Tuhan. Dia akan datang dalam keadaan, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Maka orang yang nampak kehebatan Dajjal, kemewahan Dajjal, akan kata, bala, bahkan kamulah Tuhan kami.
tuan-tuan, maka akan diberikan nikmat kepada orang tersebut. Kalau satu kampung Jijan mengaku, tuan-tuan, saya sebut satu kampung Jijan, nanti betul-betul pula nanti. Contohlah kampung lain, tuan-tuan, adakah kamu mengaku aku ni Tuhan kamu? Semua mengaku, maka hujan akan diturunkan di kampung tersebut sahaja, dan makanan akan diberikan kepada kampung tersebut saja, dan kemewahan akan diberikan, dan bangun dan bangkitlah kampung tersebut dengan kemewahan yang diberikan oleh Dajjal, tuan-tuan. Padahal, tuan-tuan, dia itu dah manusia, makan dan berminum. Tahap sampai orang mengaku dia itu adalah Dajjal. Kata Nabi SAW, sekiranya orang berselisih dengan Dajjal, dia akan menyebutkan Tuhan. Tuan-tuan, lalu berselisih dengan Dajjal, khabar Tuhan, macam tu. Punyalah nak bagi tahu gelaran Dajjal pada ketika itu adalah Tuhan, tuan-tuan. Dan bila tak ada makanan, para sahabat tanya kepada Nabi SAW, fama ya'ishunas fi dhalika, zaman itu, tuan-tuan, bila tak ada makanan, dengan apakah orang Islam ini akan makan? Maka Nabi SAW sebut, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Kita ingat Nabi kata kamu akan dikurniakan makanan pada waktu malam oleh malaikat, tuan-tuan. Rupanya kita dengar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Tuan-tuan, hanya orang yang di atas muka bumi Allah yang banyak berzikir kepada Allah yang akan diberikan nikmat yang sebegini, tuan-tuan. Ada orang disebut juga tapi tak sampai, tak mengenyangkan perut dia, sedangkan zikir itu menjadi pengganti tempat makanan di dalam perutnya. Secara hakikat memang dia kenyang dengan zikir yang dibacakan tersebut. Kita pun kata kalau macam tu, wali Allah je lah yang dapat, tuan-tuan. Wali Allah je lah yang selamat pada ketika itu. Memang betul lah, tuan-tuan. Hanya pemilik iman sejati sahaja yang akan mendapatkan kurniaan Allah itu. Itulah takdir dan fitnah yang terbesar untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya itulah fitnah besar, tuan-tuan. Itulah kesusahan yang besar yang kita akan tanggung dalam keadaan Allah berikan banyak keistimewaan umat Nabi SAW. Tidak mustahil ada di kalangan keluarga kita yang tidak dikurniakan nikmat tersebut, dia akan berlari mendapatkan Dajjal. Sebab itulah saya cerita semalam bagaimana orang-orang yang beriman akan ikat isteri, anak perempuan dia, kakak dia di rumah masing-masing. Sebab apa? Tak nak bagi pergi kepada Dajjal. Dajjal bagi kemewahan, bangunan, tempat tinggal kepada kita. Kata Nabi SAW, Dajjal akan membawa api dan air. Jangan tanyalah, tuan-tuan, api air itu macam mana Dajjal bawa, tapi yang pasti dia akan bawa api dan air. Kata Nabi SAW, falyaqafil ladzi yara annahu nar. Kalau kamu nampak api, terjunlah ke dalam api, kerana api itulah tempat yang selamat. Dan kalau kamu nampak air, janganlah terjun ke dalam air itu, kerana itulah ancaman dan azab. Tuan-tuan, fitnah. Kita pun terkeliru pada ketika itu. Dan antara tempat terakhir Dajjal akan pergi, Dajjal dia akan ronda, tuan-tuan. Tuan-tuan tak payahlah sebut nama kampung yang pelik-pelik, Dajjal akan sampai. Dia akan sampai ke dekat Kampung Baru Jijan. Saya punya rumah tu, kawasan situ, Kampung Baru Jijan. Dajjal akan sampai dekat situ. Dia akan sampai dekat situ dalam keadaan dia akan sampai mana lorong, mana jalan, melainkan aku akan sampai di situ. Antara tempat terakhir yang Dajjal akan pergi, tuan-tuan, dalam jelajah dia, dia akan pergi antaranya Mekah dan juga Tayyibah. Mekah wa Tayyibah. Kata Nabi SAW dalam keadaan Nabi menyebutkan hadis ini, Nabi sebut hadhihi Tayyibah, hadhihi Tayyibah. Dalam keadaan Nabi mengetuk-ngetuk tongkat Nabi. Nabi kata inilah Tayyibah, maksudnya Badidah Al-Munawwarah itulah Tayyibah. Kemudian Dajjal akan naik ke atas Bukit Uhud dan menunjukkan kepada pengikut dia, Dzakal Qasrul Abyad Masjidul Ahmad, unzuru, tengok, itulah istana putih Masjid Ahmad, unzuru, tengok. Dajjal sebut perkataan tersebut. Dan tuan-tuan, di Madinah ini dan juga Mekah adalah tempat Dajjal tidak akan dapat masuk.
Kita pun kata kalau macam tu pindahlah Mekah Madinah kan. Sebab apa? Dajjal tak masuk dekat situ. Tuan-tuan, di Madinah nanti akan berlaku 3 gegaran. Gegaran yang pertama akan mengeluarkan orang fasik, lelaki-lelaki fasik dan perempuan-perempuan yang fasik. Gegaran yang kedua akan mengeluarkan orang-orang munafik di kalangan lelaki dan perempuan. Dan yang ketiga akan mengeluarkan keseluruhan yang di dalam hatinya fasik dan juga munafik. Tuan-tuan, fasik ini meninggalkan solat fasik. Saya bagi terus terang lah, meninggalkan solat satu waktu sekalipun dikira fasik. Berazamlah tuan-tuan untuk lekat dengan solat 5 waktu. Kemudian tuan-tuan, di dahi Dajjal itu tertulisnya perkataan kafara, kafir. Orang yang beriman dengan iman yang sejati sahaja yang akan nampak. Tuan-tuan, bila Dajjal berhimpun, kan, orang beriman dekat sebelah, kawan dia pun ada dekat sini, dia kata kafara, kafir. Kawan sebelah dia kata tak nampak pun. Tuan-tuan, tak nampak. Hanya orang yang ada iman yang sejati sahaja yang akan nampak perkataan kafara itu. Dan tuan-tuan, apabila Dajjal dia tak boleh masuk di dalam Madinah, dia akan buat kamp tentera dia di situ, di mana nanti dekat Madinah ada pemuda yang beriman nak pergi jumpa dengan Dajjal. Wallahu alam siapa pemuda ini. Dia akan datang jumpa dengan Dajjal dalam keadaan orang pesan dah, jangan pergi, Dajjal ni jangan pergi. Tidak, aku nak pergi, aku nak bagi tahu kau ini penipu besar, Dajjal, yang diberitahukan oleh Nabi kami. Tuan-tuan, orang tak pergi. Sebab apa? Sebab ada dah orang yang beriman pergi, nak pergi marah Dajjal. Tuan-tuan, akhirnya dia terikut dengan fitnah Dajjal. Dia jadi pengikut Dajjal. Lelaki ini Nabi SAW puji dia. Nabi puji dia. Dia nak pergi. Dia nak pergi, nak pergi bagi tahu kepada semua pengikut Dajjal, Dajjal ini penipu besar, lelaki ini penipu besar. Maka Dajjal yang berada di pinggir kota Madinah, lelaki ini pun datang. Bila lelaki ini datang, tuan-tuan, macam biasalah pengikut Dajjal yang berada tu, tentera-tentera dia kata nak pergi mana? Nak pergi dia jumpa Dajjal penipu besar. Tuan-tuan, bila disebut Dajjal penipu besar, dia kata, tentera ni kata apa? Kamu tak mengaku ke dia Tuhan? Dia tu penipu besar. Aku nak bagi tahu dia itu memang penipu besar. Kemudian tuan-tuan, tentera lain nak pergi bunuh dia. Bila tentera lain nak pergi bunuh dia, pengikut Dajjal yang lain bagi tahu, bukan, nanti jangan bunuh dia. Sebab Tuhan kita bagi tahu nak bunuh mesti dengan izin dia. Tuan-tuan, punyalah tok-toknya dia ni, pengikut Dajjal. Dia kata, Dajjal kata, Tuhan kita kata kalau nak bunuh kena dapat izin dia. Maka dibawalah pemuda ini berjumpa dengan Dajjal. Tuan-tuan, Dajjal buat apa? Dajjal kata kepada pemuda ini, alastu bi rabbikum, tu je, adakah aku ni Tuhan kamu? Maka lelaki tersebut kata, kamulah penipu besar Dajjal yang diberitahu oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Maka Dajjal tersebut buat apa tuan-tuan? Dajjal itu bunuh dia dalam keadaan dibelah. Dalam hadis bagi tahu, satu dibelah dengan pemotong, terbelah dua badan dia. Dalam satu lagi riwayat bagi tahu terbelah dan terpelanting sejauh seorang pelembing yang melembing tombak dia, terpelanting jauh. Maka Dajjal pun lalu di bahagian tengah tersebut. Macam cerita Rajinikan kan, dah terbelah apa semua, Dajjal pun lalu di tengah-tengah budak lelaki tersebut. Dan Dajjal kata kepada pengikut-pengikut dia, kalau aku boleh hidupkan pemuda ni, kan, bagaimana pandangan kamu? Wah tuan-tuan, Dajjal dah bunuh. Dia kata, kalau aku boleh hidupkan pemuda ini, bagaimana pandangan kamu? Tuan-tuan, semua berkata, bertambah iman dia kepada Dajjal. Bertambah beriman dia kepada Dajjal. Dia kata, kamulah Tuhan sekalian alam. Maka Dajjal tuan-tuan, satu saat dia tak payah buat pulut kuning ke apa ke, kan, nak kena asap ke, tak ada. Dalam tempoh sesaat saja, sedetik tuan-tuan, maka lelaki tadi hidup balik. Bila dia hidup balik, Dajjal tanya kepada dia, adakah aku ni Tuhan kepada kamu? Pemuda tu kata, kamulah Dajjal penipu besar. Nabi puji pemuda ni tuan-tuan. Dan akhirnya Dajjal nak sembelih dia, Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan leher pemuda tadi dengan tembaga. Maka Dajjal tak dapat nak menyembelih dia.
bila Dajjal tak dapat bunuh dia, dicampakkan ke dalam api tadi tuan-tuan. Maka itu adalah tempat yang selamat. Sebab apa? Nabi kata kalau nampak api, lompatlah ke dalam api, kerana api itulah dalam keadaan yang selamat. Tuan-tuan, nak cerita satu lagi, fitnah lagi, celarunya penipuan sampai tak dapat nak dibezakan. Dalam keadaan Dajjal itu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan 2 orang malaikat tuan-tuan turun berupa dengan manusia, lelaki alim, ada riwayat bagi tahu berupa dengan rupa para nabi, duduk di belah bahu kanan dan kirinya, menjadi pengikut dia. Tuan-tuan, ini saya nak cerita fitnah ni. Bila Dajjal kata aku ini adalah Tuhan, malaikat yang berupa dengan manusia yang sebelah kanan dia kata kadzabtu, dia ni menipu. Tapi semua orang tak dengar. Orang yang berhimpun di situ tak mendengar perkataan yang dia ini adalah penipu. Maka malaikat yang sebelah tadi kata apa? Benar apa yang dia katakan. Maksudnya dia membenarkan. Tuan-tuan faham tak ni? Nak cerita peningnya penipuan pada ketika itu. Yang malaikat dikata benar apa yang diucapkan malaikat yang di sebelah sana. Tuan-tuan, kita tak dengar, yang kita dengar yang benar itu sahaja. Maka kita pun menyatakan maka benarlah ucapan Dajjal itu, kerana dibenarkan oleh lelaki yang beriman di sebelah bahu kanan dia. Tuan-tuan, punya celaru dia pada ketika itu. Dan tuan-tuan, bila Dajjal ini kata perkataan tersebut, maka semua orang akan terpengaruh dengan dia dan mengikuti kemahuan Dajjal ini tuan-tuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal ini akan ikut, pengikut dia akan ikut Dajjal ini seperti kumpulan lebah yang mengikut ketuanya. Tuan-tuan tengok lebah, semua ikut kan, masuk sini semua ikut, semua berbondong-bondong ikut Dajjal, dah tak ada buat benda lain dah, ikut je telunjuk Dajjal. Dan akhirnya tuan-tuan, Dajjal ini, kemuncak fitnah yang terbesarnya bila Dajjal ini berjumpa dengan orang yang beriman. Orang yang beriman tuan-tuan, Dajjal kata aku ni Tuhan kan. Tuan-tuan, Dajjal dia bukannya tangkap, siksa, mengaku aku Tuhan, tak. Dia akan layan kita baik-baik. Dia akan tanya, adakah aku ini Tuhan? Dia kata kamu bukannya Tuhan, kamu ini Dajjal. Tuan-tuan, orang yang beriman ni. Kemudian Dajjal kata apa? Kalau aku hidupkan kedua ibu bapa kamu percaya tak? Tuan-tuan, dah 50-50 dah. 50-50. Jadi bila Dajjal ini hidupkan diberitahu sebenarnya ayah dan ibu dia adalah 2 ekor syaitan yang berupa dengan ibu dan ayah dia. Bila dihidupkan maka memang nampaklah ibu dan ayah dia, suara pun sama, muka pun sama. Tuan-tuan, dan 2 orang iblis ini kata, ya bunai itba'u fa innahu rabbuk, wahai anakku, ikutlah dia. Dia ni memang Tuhan. Tuan-tuan, dia hidupkan mak ayah kita dalam keadaan mak ayah pun kita kata dia ni Tuhan, ikutlah dia. Along ikutlah dia, ni Tuhan ni. Tuan-tuan, kita ikut tak? Maka pemuda beriman tu pun ikut dengan fitnah Dajjal tersebut. Sebab tu Nabi kata jangan ikut Dajjal. Kalau kita tahu Dajjal sudah sampai dekat F1, tuan-tuan, jangan pergi. Nabi kata jangan pergi, elak daripada berjumpa dengan Dajjal. Dan akhirnya tuan-tuan, saya habiskan hari ini juga. Dan tuan-tuan, akhirnya Dajjal ini pergi ke mana? Pergi ke Syam dan Baitul Maqdis. Ini kemuncak akhir tuan-tuan. Akhir daripada kisah Dajjal ini. Apabila dia pergi ke Syam, kenapa saya kata Syam dan Baitul Maqdis? Sebab ada 2 riwayat. Saya ceritakan, di Syam pun ada, di Baitul Maqdis pun ada. Dajjal ini akan kepung. Siapa dia? Tentera Imam Mahdi. Imam Mahdi pula. Imam Mahdi ni dia muncul dalam keadaan dia akan memimpin orang-orang Islam memerangi. Kita akan ada satu peperangan terbesar tuan-tuan. Dan peperangan itu Imam Mahdi menang. Cuma bila Dajjal turun, Imam Mahdi tak boleh menandingi Dajjal. Sebab itu bila duduk di satu masjid, tuan-tuan, Dajjal kepung masjid tersebut. Ini saya cerita ni kemuncak dia. Imam Mahdi bersama dengan orang-orang Islam sedang solat pada ketika itu. Tengah solat, dikhabarkan ada riwayat kata solat subuh. Imam Mahdi sedang mengangkat takbir
dalam keadaan ada yang masih belum lagi mengangkat takbir. Tuan-tuan, biasalah kita imam, kan ada kan 2-3 orang yang soft-soft belakang ni belum lagi angkat takbir, betul-betulkan kain semua kan. Ketika ada yang masih belum mengangkat takbir, pemuda tersebut mendengarkan suara daripada langit, yang mana 2 orang malaikat yang berupa paras dengan rupa paras yang sebenar bersama dengan sayapnya, di mana membawa turun Nabi Isa pada ketika itu. Nabi Isa turun dalam keadaan dia memegang sayap kanan dan sayap sebelah lagi malaikat tersebut turun. Tuan-tuan, ni bukan cerita fairy tale saya cerita ni kisah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila turun tuan-tuan, Nabi Isa turun dalam keadaan orang tersebut dikata nak mempersilakan Nabi Isa untuk menjadi imam, dan ketika itulah Nabi Isa tahan tubuh Imam Mahdi untuk suruh Imam Mahdi menjadi imam. Kata Nabi Isa pada ketika itu, iqamah dan solat ini ditujukan kepada kamu, dan umat ini dimuliakan oleh Allah dan akan menjadi imam kepada sebahagian yang lain. Nampak tuan-tuan? Mulianya kita ini sebab apa? Asbab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis daripada solat tuan-tuan, Nabi Isa pun bangun dan Imam Mahdi pun menyerahkan kepimpinan kepada Nabi Isa. Tuan-tuan, Imam Mahdi serahkan kepimpinan kepada Nabi Isa. Nabi Isa keluar daripada masjid tersebut. Tuan-tuan, buka pintu tuan-tuan, Dajjal depan. Dajjal kat depan. Kita sambung pada kuliah yang akan datang. Teruskan tuan-tuan, teruskan saya iklannya tadi tuan-tuan. Okey. Nabi Isa berada di hadapan. Bila Nabi Isa berada di hadapan, Dajjal dan Nabi Isa saling bertentangan. Maka menggeletarlah tubuh Dajjal ini dalam keadaan lari bertempiaran. Tuan-tuan, tak kuat pun sebenarnya. Tidak pun kuat sebenarnya, lari bertempiaran. Dan Nabi Isa mengejar Dajjal sehinggalah Dajjal ini menuju ke Palestin. Menuju ke Palestin. Tuan-tuan, Syria, Palestin sebelah saja. Menuju ke Palestin, di satu kawasan di Palestin yang bernama Babul Lut. Tuan-tuan, search. Ada keluar dekat YouTube. Dajjal. Kemudian Nabi Isa kepung Dajjal di situ, dan tuan-tuan, Nabi Isa bunuh Dajjal. Dia tak ada pertempuran lama ke tuan-tuan kan? Tak ada. Lepas tu Nabi Isa kalah sekejap ke? Tak ada. Dia adalah pertempuran yang mudah yang mengalahkan Dajjal. Dajjal pun mati tuan-tuan, dan orang-orang Yahudi semua lari bertempiaran, dan semua orang membunuh orang Yahudi tuan-tuan. Dan kita akan hidup bersama dengan Nabi Isa selama 40 tahun. Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Dah selesai, kita akan hidup dengan Nabi Isa selama 40 tahun. Maksudnya apa tuan-tuan? Kuliah subuh esok oleh Nabi Isa. Boleh jadi tuan-tuan. Sebab apa? Nabi Isa duduk bersama kita 40 tahun. Nabi Isa akan berkahwin dan dikurniakan anak. Maksudnya Nabi Isa akan berkahwin dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikurniakan anak, memerintah bumi ini dalam keadaan Allah menurunkan keberkatan yang melimpah ruah, sehingga kan kanak-kanak boleh bermain dengan ular-ular yang berbisa. Tuan-tuan, punyalah barakah ketika itu, ular tak keluar bisa. Tuan-tuan tengok anak tuan-tuan bawa balik ular tedung. Ular tedung Dia kata, ular tedung. Tuan-tuan, tak berbisa. Punyalah rahmat pada ketika itu, sehingga kan Baitul Mal pada ketika itu, Baitul Mal tuan-tuan, zakat. Orang ambil zakat, nak bagi cari orang susah, tak ada orang susah. Nak pulangkan balik kepada zakat Baitul Mal, Baitul Mal kata tak ada, tak terima dah banyak sangat. Punyalah barakah pada ketika itu, dan orang Islam ataupun bukan Islam hidup dengan aman dan damai di bawah pimpinan. Tuan-tuan, kita akan melihat seorang Rasul berjalan. Tuan-tuan tak boleh bayangkan. Kita akan melihat seorang Rasul Ulul Azmi pula tu. 4 Rasul yang mulia tu tuan-tuan. Rasul Ulul Azmi, kita akan lihat bagaimana seorang Rasul berjalan, bagaimana seorang Rasul bercakap, bagaimana seorang Rasul mentadbir bumi ini. Tuan-tuan, selama 40 hari penuh dengan keberkatan, sehinggalah nanti bila Nabi Isa wafat, 40 tahun wafat, ketika itulah orang mula meninggalkan syariat. Tuan-tuan, itu dah masuk tanda kiamat
Tengok macam lama je lagi kiamat tuan-tuan Tadi Dajjal macam panjang je lagi tiba tuan-tuan Macam sepat je, macam boleh relax je lagi tuan-tuan. Jangan relax tuan-tuan. Jangan relax. Okey. Kemudian Nabi Isa akan wafat, dan ketika itulah orang akan meninggalkan syariat ini perlahan-lahan, dan orang sehinggalah orang kembali seperti zaman jahiliah, melakukan dosa-dosa yang mereka lakukan. Nanti tuan-tuan, dia barulah masuk fasa tanda kiamat yang seterusnya, iaitu apa tuan-tuan? Nanti kita sambung nanti. Wallahu alam. Sekadar itu dulu yang baik datang daripada Allah. Yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Kita belajar, kita tak ada pengetahuan tentang Dajjal ini tuan-tuan. Bukan kita nak tunggu Dajjal. Kita tak disuruh pun untuk tunggu Dajjal. Kita tahu pengetahuan ini untuk kita bagi tahu dan sebarkan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita betapa fitnah Dajjal ini sangat berat tuan-tuan. Nabi SAW daripada zaman Nabi Daud lagi, Nabi Daud mengingatkan kepada kaum-kaum dia tentang Dajjal ini. Tuan-tuan, kerisauan para Nabi dan para Rasul dengan fitnah yang terbesar ini. Apa? Fitnah Dajjal. Wallahu a'lam. Sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada fitnah Dajjal dan menjadikan kita di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selamat. Yang terakhir tuan-tuan, saya lupa nak bagi tahu, antara nak selamat daripada fitnah Dajjal ini adalah dengan kita membaca surah Kahfi. Tuan-tuan tak boleh baca hadis sahih tuan-tuan Hadis sahih tak boleh baca ayat 1 sampai 110, bacalah yang awal 1 sampai 10. Tak boleh baca 1 sampai 10, bacalah 10 yang terakhir. Tak hafal pun 10 yang terakhir, bacalah doa. Malam saya dah cerita dah doa bagaimana Nabi SAW baca doa untuk mengelak daripada fitnah Dajjal waktu salam, sebelum salam yang terakhir, fil alamin innaka hamidum majid, baca, kemudian baru bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Apa natijah dia tuan-tuan? Apa kebaikan dia? Tuan-tuan buka surah Kahfi, satu perkataan Dajjal pun tuan-tuan tak jumpa. Kenapa pula surah Kahfi ini dijadikan sebagai ayat ataupun benteng daripada fitnah Dajjal? Tuan-tuan buka surah Kahfi, tengok terjemahan ayat 1 sampai 110, satu perkataan Dajjal pun tak ada sebut. Antaranya tuan-tuan adalah kisah daripada Ashabul Kahfi, bagaimana Allah menyelamatkan pemuda-pemuda beriman. Allah menyelamatkan mereka daripada pemerintah zalim pada ketika itu. Itu panjanglah cerita dia tuan-tuan, bagaimana kisah dia. Daripada ayat tersebut Allah menyelamatkan mereka. Wallahu alam. Jangan pun dah bunyi dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Permudahkan sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Jadikan kubur kami di antara taman-taman syurga, jangan jadikan kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hisablah kami dalam keadaan ihsan, ya Allah. Permudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.